Berhormat bagi kawasan Seri Gading. Silakan Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, Seri Gading mengambil maklum dengan pelaksanaan inisiatif kemudahan rakyat IKR yang dilancarkan oleh pihak Kerajaan Perpaduan pada tahun 2023 yang bertujuan untuk mendemokrasikan dana kerajaan dalam membiayai pelaksanaan projek infrastruktur kecil awam. Saya juga percaya inisiatif ini sememangnya untuk kepentingan rakyat semata-mata dalam pelbagai saluran untuk dana-dana kerajaan disalurkan kepada masyarakat awam. Oleh itu, saya mohon penjelasan daripada pihak Kementerian Ekonomi. Berapakah projek dan nilai projek IKR yang telah dilaksanakan untuk daerah Batu Pahat secara amnya dan di Parlimen Seri Gading secara khususnya pada tahun 2023. Senaraikan projek yang telah dilaksanakan di Parlimen Seri Gading dan Batu Pahat pada tahun 2023. Siapakah badan pelaksana bagi projek IKR di Batu Pahat? Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Saya mohon kebenaran daripada speaker untuk saya menjawab bagi pihak Kementerian Ekonomi. Baik, saya telah dimaklumkan tadi. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Merujuk kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat, saya akan jawab 3 persoalan tadi. Untuk soalan yang pertama, untuk makluman ahli Yang Berhormat, sebanyak 4 projek telah dilaksanakan dalam daerah Batu Pahat dengan kos ataupun dengan anggaran kos sebanyak RM535,551. Daripada kelulusan tersebut, sebanyak 2 projek telah dilaksanakan dalam Parlimen Seri Gading dengan anggaran kos berjumlah RM316,551 pada tahun 2023. Senarai projek, ini untuk soalan yang kedua, senarai projek yang dilaksanakan di Parlimen Seri Gading dan daerah Batu Pahat adalah seperti berikut. Yang pertama, nama projek adalah Kerja-Kerja Membaik Pulih Masjid Jamik Kampung Parit Yani Tengah, Yomping. Skop projek baik pulih surau ataupun masjid, agensi pelaksana Majlis Daerah Yomping, kawasan Parlimen Seri Gading. Kedua, membina hentian bas di Pekan Parit Besar Bagan, iaitu skop projek bina baharu hentian bas Parlimen Parit Sulong, Majlis Perbandaran Batu Pahat sebagai agensi pelaksana. Yang ketiga, baik pulih taman permainan ataupun riadah dan pendawaian elektrik Taman Orkid Parit Imam Jalan Keluang Batu Pahat Johor. Skop projek baik pulih gelanggang sukan Parlimen Seri Gading, agensi pelaksana Majlis Perbandaran Batu Pahat. Dan yang keempat, baik pulih Surau Ainul Yakin Kampung Banjir Bersatu Kangkar Bahru. Skop projek baik pulih surau atau masjid Parlimen Hitam, agensi pelaksana Majlis Daerah Yomping. Bagi persoalan yang terakhir, Kementerian Ekonomi telah melantik Majlis Perbandaran Batu Pahat MBBP dan Majlis Daerah Yomping MDYP sebagai agensi pelaksana IKR di daerah Batu Pahat dan Parlimen Seri Gading. Sekian, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat, untuk acu soalan. Alhamdulillah, jawapan yang baik dan maklumat yang tepat, di mana dalam Parlimen saya ada 2 lah. Satu di Kerja Baik Pulih Masjid Parit Yani Tengah dan juga riadah Parit Imam dalam Parlimen Seri Gading. Apa yang ingin saya persoalkan di sini iaitu bahawa perkara-perkara yang berkaitan dengan ini nampak macam tidak berapa dapat sambutan daripada rakyat. Sebab kalau tengokkan dari segi daerah Batu Pahat pun cuma ada 4 projek, sedangkan dalam Parlimen, dalam daerah Batu Pahat itu ada 4 Parlimen. Dan kalau kita lihat di sini juga bahawa dalam Parlimen saya ada 2. Adakah, soalan saya, adakah
maklumat ini tak ataupun maknanya agensi yang nak memandu tu macam mana keadaannya? Adakah mudah dapat kerjasama daripada pihak yang berkenaan? Sebab saya ada kebimbangan sebab permohonan daripada rakyat mungkin nak melalui pihak yang berkenaan iaitu di Kementerian Ekonomi, tetapi mungkin agensi yang nak menjadikan pelaksana tu. Sebab di peringkat pelaksana ni pun banyak juga kerja-kerja lain. Macam contohnya di PMR untuk parlimen kita, itu pun agak, ialah maklum, dia banyak kan. Ada 4 parlimen di situ. Jadi adakah diperlukan, kalau katakan tadi Majlis Batu Pahat dan juga Majlis Yomping saja yang beri tanggungjawab, mengapa tidak terlibatkan macam pejabat daerah ataupun berkaitan kalau katakan PPD dan sebagainya. Itu antara persoalan saya lah. Dan kalau boleh tambah sikit lagi berkaitan dengan peruntukan pada tahun ini, kementerian letakkan, kalau dulu kata 200 juta, kali ini berapa ratus juta. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Berkaitan dengan maklumat berkaitan dengan pelaksanaan projek IKR. Mungkin kalau saya boleh kongsikan data daripada Kementerian Ekonomi untuk gambarkan sebenarnya jumlah permohonan yang diterima secara keseluruhannya adalah sebanyak 1,745 projek. Manakala jumlah kelulusan yang diberikan itu sebanyak 565 projek. Jadi kalau kebimbangan Yang Berhormat tadi, saya rasa kalau kita lihat daripada keseluruhannya, sebenarnya kalau tengok dari segi aspek yang menyeluruh, lebih terjawablah bahawa bila dipecah-pecahkan mengikut agensi pelaksana itu, maka sebenarnya projek itu juga dapat disalurkan ke pihak-pihak PBT untuk melaksanakannya. Cuma berkaitan dengan kekangan ataupun cabaran yang dihadapi dalam menguruskan permohonan daripada IKR. Pemahaman saya, IKR ni sesiapa pun boleh mohon, Datuk Yang di-Pertua. Sebab cuma ada juga yang salah faham. Bila mohon tu dia ingat dia yang buat. Sebenarnya bila kita mohon, pihak Kementerian Ekonomi perlu semak dengan agensi pelaksana dan agensi pelaksana lah yang akan menguruskan projek tersebut. Jadi sebab itu antara kekangan yang dihadapi adalah sebagai contoh, pertama, permohonan projek itu berada di luar skop seperti yang ditetapkan garis panduan daripada IKR ini. Contoh yang diberikan oleh pegawai Kementerian Ekonomi disebut, contohnya ada yang mohon di luar projek infrastruktur. Ada yang juga yang mohon untuk buat kedai dobi sebagai contoh. Itu di luar kerangka cadangan yang boleh diuruskan di bawah program IKR. Yang kedua adalah cadangan tapak projek yang diangkat itu adalah milik persendirian dan melibatkan pengambilan tanah yang menyebabkan kalau kita nak proceed, nak teruskan dengan izin, projek itu tidak dapat diluluskan hasil dari semakan agensi. Yang ketiga, kita sebenarnya ada had kos, iaitu had yang kita benarkan tidak boleh melebihi RM200,000. Jadi mana-mana projek permohonan itu lebih daripada RM200,000 tidak boleh diteruskan. Keempat adalah projek yang dimohon berada di luar kawasan operasi agensi yang dilantik. Kita tahu juga antara kekangan yang ada mungkin di luar kawasan operasi, maka pihak berkuasa tempatan mungkin tidak dapat meneruskannya. Cuma bila Yang Berhormat sebut sekiranya memang mungkin pihak berkuasa tempatan juga perlu menguruskan peruntukan yang lain-lain. Dulunya saya pun di KPKT, saya faham kekangan yang dihadapi oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi sebab itu, buat ketika ini dasar di peringkat Kementerian Ekonomi, bila ada pihak agensi pelaksana yang dicadangkan itu tidak dapat memberikan komitmen, Kementerian Ekonomi akan memanjangkan permohonan tersebut kepada agensi kerajaan, persekutuan atau negeri berkaitan seperti Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Cuma cadangan Yang Berhormat tadi, saya akan bawa kepada Kementerian Ekonomi lah kalau ada agensi lain yang boleh dipertimbangkan. Dan akhir sekali, bagi tahun 2024, peruntukan untuk inisiatif kemudahan rakyat IKR adalah sebanyak RM350 juta. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli Yang Berhormat.